Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Fit Vision YouTube channel di mana kita akan bahaskan tentang MCU News, MCU Rumors, MCU Theory dan sebagainya. But in this video, kita akan review sebuah series yang baru saja melabuhkan tirai sebentar tadi, petang tadi, iaitu series She-Hulk episod yang ke-9, which is the final episode lah untuk series She-Hulk ni. Dan episod kita cakap dulu pasal episod yang ke-9 ni sebelum kita pergi secara overall untuk series She-Hulk ni. So, episod yang ke-9 adalah satu kesinambungan daripada episod yang ke-8 di mana masa itulah Daredevil muncul, masa tu jugalah Intelligentsia, sebuah organisasi dalam tak tahu website ke something like that lah, yang telah exposekan the dark side of Jennifer Walters ataupun She-Hulk kepada publik, yang telah membuatkan She-Hulk ini dia menjadi marah dan bertukar jadi She-Hulk dan mengamuklah di situ. Dan disebabkan itu dalam episod yang ke-9 ni dia menunjukkan that Jennifer Walters telah dimasukkan ke dalam penjara yang sama seperti Abomination masuk dalam episod yang keberapa, aku tak ingat, something like that lah. So episod yang ke-9 bermula dengan jalan cerita sebegitu. Akan tapi dia dibebaskan, aku tak tahu dia diikat jamin oleh ibu bapanya sendiri, tapi dia tak boleh transform kepada She-Hulk dan dia telah diletakkan some kind of, bukan alat pengesan lah, tapi alat yang membuatkan dia tidak boleh berubah menjadi She-Hulk di dalam episod kali ini. Dan ekoran daripada itu, Jennifer Walters telah berpindah rumah, balik ke rumah family dia. Dan juga dia macam dalam episod yang ke-8 dia telah kita semua dah tahu, kita semua dah aware dia telah diberhentikan kerja daripada GLKNH law firm something like that. Dia telah diberhentikan kerja, akan tapi kawan dia still kerja kat situ, cuma Jennifer Walters saja. So Jennifer Walters dalam keadaan ataupun dalam status yang tidak menarik ataupun something like depressed, dia punya mental health kind of macam tak stabil, dan dia tak tahu nak reach out siapa. Dia tak tahu dia nak reach out Bruce Banner tak boleh, dia nak reach out Emil Blonsky pun tak boleh kan. Dan disebabkan itu dia memilih untuk pergi melawat Emil Blonsky untuk adakan some kind of terapi punya session lah untuk bercakap tentang masalah, sebab dia enjoy those kind of therapy dalam episod yang ke-7 if I'm not mistaken, ke-8 something like that lah. So dia nak pergilah untuk mendapatkan terapi tersebut sekali lagi. Akan tetapi ada sesuatu benda yang lagi mengejutkan yang berlaku di situ, di mana kawan kepada Jennifer Walters ni dia mengetahui siapakah ketua kepada Intelligentsia, dan dia telah membuatkan satu perjanjian lah di antara pak kawan lawyer juga, lawyer dalam JRKS tu, untuk pergi berjumpa ataupun untuk pergi hadiri sebuah event yang Intelligentsia sedang buat ni lah. Dan dalam momen tersebut tu juga kita dapat tahu that ketua kepada Intelligentsia yang create all of this thing, yang haters kepada She-Hulk dan sebagainya, adalah that person yang Jennifer Walters ataupun She-Hulk dating tu. Dan benda tu menjadi, dia tak adalah menjawab persoalan kita, sebab dalam video yang lepas aku ada cakap that guy Mamat tu one of the person dalam Intelligentsia. Aku taklah expect sampai dia adalah ketua kepada Intelligentsia. Aku mengharapkan dia macam Intelligentsia ni akan menjadi something like macam komik punya accurate lah, tapi dia tak menjadi. Literally dalam episod yang ke-9 ni dia menunjukkan kepada kita Intelligentsia is one of the piece of shit yang terjadi dalam series ni. Dia tak sama langsung dalam komik. Aku tak tahu adakah Intelligentsia ni akan ada lagi in the future project dalam MCU, She-Hulk ke dan sebagainya, aku tak tahu. Tapi daripada apa yang kita tengok dalam episod yang ke-9, literally Intelligentsia adalah sebuah organisasi yang haters kepada She-Hulk ataupun haters kepada woman superhero, sebab nama Lady Thor dimention dalam episod yang ke-9 ni. So bermakna dekat sini Intelligentsia ni bukan sahaja bash She-Hulk, tetapi dia juga bash superhero perempuan yang lain, which is benda ni reference dekat sini adalah audience lah basically. Intelligentsia ni something like kalau dalam MCU ni, ini adalah sebuah organisasi audience ataupun fans yang tidak meminati superhero perempuan. Okay, dia ada cakap, ada ketua kepada Intelligentsia tu ada cakap that kenapa She-Hulk dipilih sebagai superhero, kenapa dia diangkat untuk menjadi superhero, sedangkan dia dapat power tu daripada Bruce Banner, daripada Hulk, daripada cousin dia bukan dapat that power dengan dirinya sendiri. Okay, dan ekoran daripada itu, dalam momen tersebut kita juga dapat tengok ketua kepada Intelligentsia ini yang sudah memperoleh darah daripada Jennifer Walters tu bertukar menjadi Hulk. Okay, sama, warna hijau sama. Dan ramai yang berspekulasi that Red Hulk akan muncul dalam series ni, dan aku pun mengharapkan ending yang sebegitulah, dan aku mengharapkan that ketua kepada Intelligentsia tu dia akan berubah lah jadi Red Hulk ke, sebab kita dah kehilangan General Ross kan. General Ross tak boleh jadi Red Hulk, so aku mengharapkan ada orang lain lah yang akan sambung that kind of character untuk Red Hulk tu, tapi dia tak sambung.
Okay, dia berubah jadi Hulk warna hijau sama, and then pertembungan berlaku. Okay, Abomination pun Hulk pun Bruce Banner, Smart Hulk pun ada dekat situ, Titania pun ada dekat situ. Like semua benda kan bergaduh di antara satu sama lain lah, kecuali Jennifer Walters tak boleh bertukar menjadi She-Hulk disebabkan ada peranti yang melekat kat kaki dia itu. Dan Jennifer Walters macam quite question lah, apa akan jadi lepas ni kan, kenapa macam messy, kenapa macam rushing gila untuk episod finale ni. And tiba-tiba keluarlah Disney Plus punya screen. Masa ni aku macam aku tak keluar pun daripada Disney Plus kan. Aku macam terkejut lah, macam apa benda yang jadi sekarang ni kan. Lepas tu aku try tap in lah, macam okay, aku masih dalam cerita ni kan. Masa ni baru start untuk interesting lah, di mana She-Hulk ataupun Jennifer Walters break the fourth wall dengan sangat eksklusif sekali. Ini bukanlah break the fourth wall maksudnya break the fourth wall bercakap dengan audience saja, tak. Kali ni dia break the fourth wall, pergi kepada Disney Plus punya screen tu, dan dia pergi kepada Marvel Assemble, which is dia memasuki Marvel Studios punya HQ lah, something macam pejabat untuk Marvel Studio dan untuk membincangkan dengan orang kenapa storyline ataupun kenapa finale aku berjadi sebegini, macam rushing, messy gila kan dan sebagainya. So dia pergi masuk ke dalam Marvel Assemble tu, dan dia pergi untuk bercakap dengan producer untuk series She-Hulk ni. Dan mereka yang aku tak tahu nak cakap benda ni macam bodoh ke apa, kelakar ke apa kan. Dia masuk dalam satu pejabat ni, di mana ada sebuah team ni yang in charge of series She-Hulk ni kan. Dan mereka macam mereka sedang merancang perjalanan cerita untuk She-Hulk ni, di mana finale dia bertemu dengan Abomination dan sebagainya, which is Jennifer Walters merasakan benda tu quite nonsense gila, macam merepek gila. Dan dia tanya siapakah in charge dengan all of this thing. Lepas tu aku tahu itu bukan producer ko saya. Lepas tu that person dia cakap, kami tak in charge dengan ni. Kami just ikut arahan daripada orang yang bernama, bukan orang lah, daripada macam mana, bukan seseorang, daripada nama yang diberi, iaitu Kevin. Aku rasa masa ni confirm most of us akan pop up dalam kepala macam, serius lah Kevin Feige dalam series She-Hulk, mesti confirm korang akan fikir macam tu. Tapi Jennifer Walters ataupun She-Hulk, dia pergi break to the Marvel HQ ni untuk pergi dengan bertemu dengan seorang yang in charge untuk Marvel Studios punya movie, film, series dan sebagainya, iaitu Kevin namanya. Dan kita for sure kita akan expect itu adalah Kevin Feige, tapi tiba-tiba datanglah sebuah robot itu yang bernama Kevin. Aku tak ingat dia punya Kevin ni nama dia short form je kepada nama dia panjang lah. Betul, dia ringkaskan kepada Kevin. Masa tu She-Hulk pun ada mention tentang X-Men dan sebagainya, which is momen tersebut adalah momen yang sangat-sangat eksklusif yang membuatkan every episode masuk akal. Okay, itu basically adalah episod yang ke-9 lah. Aku tak nak mention lebih. Lepas tu ada Daredevil muncul, lepas tu Emmy Blonsky ataupun Abomination dijemput oleh Wong untuk pergi ke kamar Tash instead of merepuk dalam penjara tu. Juga mention pasal VFX artist, yang robot tu cakap, boleh kau bertukar jadi Jennifer Walters balik, sebab VFX artist kita dah pergi ke another project, which is another project yang dimention dekat sini adalah Black Panther Wakanda Forever lah, yang kita akan dapat pada bulan 11 ini. So tak boleh lah nak kekal kepada She-Hulk punya form dalam bentuk yang lama, sebab itu akan memakan kos yang sangat-sangat tinggi menggunakan VFX, something like that lah kan. So basically itu adalah episod, secara ringkasnya episod yang ke-9, which is finale untuk series She-Hulk ni. Dan aku memberikan rating untuk episod yang ke-9 ni adalah sebanyak 9/10, kerana this episode sangat-sangat lain daripada yang lain. Dan aku boleh katakan this episode sangat-sangat fresh and unique, disebabkan elemen yang utama yang berkaitan dengan karakter She-Hulk ataupun Jennifer Walters ni, iaitu fourth wall breaking. Okay, so leave it down there. Kita pasal rumors ataupun ending credit scene dan sebagainya tu nanti kita akan bincang balik. Aku akan cakap secara general ataupun overall untuk series She-Hulk ni. So series She-Hulk ni merupakan sebuah series yang mempunyai kontroversi yang sangat-sangat tinggi, instead of any other series yang lain, contohnya seperti Miss Marvel ke, seperti Hawkeye ke. Series ni dia punya kontroversi tu sangat-sangat tinggi, sampai kan ramai gila yang orang membenci dengan series ni lah, ramai yang kecam dekat internet dan sebagainya kan. Tapi aku keep on tentang benda tu sebabkan aku dapat merasakan ada something yang very different dengan series ni. Dan pada mulanya series ni bermula dengan sangat baik lah. Aku bagi rating macam 7 something kan. Dan starting from episode ke-4 sampai ke-7, dia punya momentum drop.
menjunam lah, bukan menjunam sikit, menjunam sangat banyak, daripada 7 pergi kepada 5.8 something like that, which is aku sangat-sangat tak suka. Every episode rasa seperti filler episode, rasa macam episod tu tak kena. Apakah kesinambungan daripada episod ke-5 pergi ke-6? Tak ada. The connection dia tu macam tak ada. So aku mula membuat kesimpulan di mana series ni macam plot dia tak develop very well. Dia punya storyline sangat-sangat messy, berterabur, entah apa-apa, aku tak faham cerita ni pasal apa dan sebagainya. But at the end of this series, pada episod yang ke-9, ianya telah menjelaskan every episode yang kita blur-blur, yang kita tak faham tu. Literally episod yang ke-9 menunjukkan kepada kita ataupun membuktikan kepada kita semua that series She-Hulk ni bukanlah seperti series yang lain. Series sama macam Hawkeye ke, Miss Marvel ke, macam Daredevil ke, Punisher ke, tak. Bukan full of action, bukannya sebuah jalan cerita yang straightforward, tak. Dianya adalah sebuah jalan cerita yang sangat messy, yang kita tak faham cerita ni pasal apa. Dan episod yang ke-9 menceritakan that this series She-Hulk sendiri adalah filler punya series. Basically filler, bukan filler episode filler series. Series ni adalah filler yang series ni adalah series yang sangat-sangat santai, yang tak perlu ada kaitan dengan MCU pun langsung. So basically ini adalah series tentang She-Hulk dan dia punya fourth wall breaking. Dia punya capability untuk breaking the fourth wall, untuk bercakap dengan audience, untuk literally untuk membuat ceritanya sendiri. Itu adalah series She-Hulk. Dan kenapa ramai yang membenci dengan series ini adalah kerana series ni tak sama macam series-series yang lain. Sebab tu ramai orang tak suka. Dan aku personally lah, kalau tanya daripada pendapat aku tak berapa gemarilah series ni kan. Ada momen-momen yang aku tak suka, ada juga momen-momen yang aku suka, seperti Daredevil ada comeback dalam series ni. But literally overall memang orang takkan suka dengan series ni, walaupun kemuncaknya iaitu episod yang ke-9 sangat-sangat bagus disebabkan fourth wall breaking. Aku tak rasa that ianya still akan diterima ramai lah. Dan di series sangat jauh daripada perfection, sangat-sangat jauh. Dan aku tak boleh mengatakan that di series akan diterima ramai. So overall aku bagi rating untuk series She-Hulk ni adalah sebanyak 7/10. Yes, masih tinggi sebenarnya, tapi cumanya aku lebih memfokuskan that cara mereka sampaikan series She-Hulk ini adalah sangat unik, sangat fresh. Walaupun in the middle of that series dia quite confused, kita tak faham dengan apa yang terjadi dan sebagainya, tapi at the end of the series ianya menjelaskan kenapa cerita She-Hulk ini perlu terjadi ataupun perlu menjadi seperti ini. So aku faham memang akan ada orang tentang, memang akan ada orang komen, apa benda kau bagi 7/10, cerita ni patutnya kau bagi 4 atau 5, something like that lah. Dia macam ni lah. Tak semestinya kalau kau ni a fans ataupun an audience yang meminati MCU kerana full of action, full of storyline yang straightforward, plot twist dan sebagainya kan, dan kau expectkan series She-Hulk ni akan jadi sama seperti Loki ke. Sebenarnya dia sama macam Loki sebenarnya. Dia lebih kurang sama macam Loki. Cumanya bagi aku dia tak boleh nak buat macam ni selalu. Dia tak boleh menggunakan formula ni selalu. Sekali boleh, untuk series She-Hulk saja boleh. Tapi kalau dibuat untuk series-series yang lain, totally akan messed up lah MCU. Tapi the reason why diguna kepada She-Hulk adalah kerana She-Hulk boleh break the fourth wall. Dan benda ni sama macam dalam komik, breaking the fourth wall every time. Dan aku sangat suka kali ni dia menyentuh the element of fourth wall breaking dengan sangat-sangat rapi. So itu saja untuk overall review untuk series She-Hulk. So apa pendapat korang? Adakah korang menyukai series She-Hulk ini ataupun tidak? So final ataupun last review ataupun last rating aku untuk series She-Hulk adalah sebanyak 7/10 bintang. So itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana telah menonton. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Komen kat bawah rating untuk series She-Hulk.